Lalu tuan Pak Syekh pokok kurma tadi, dia tak bersetuju. Dalam hadis dia kata apa? Aba. Nabi kata dia berpaling. Dia tak setuju sebab benda tu tak nampak depan mata. Tuan-tuan sekalian, bila sebut benda tak nampak depan mata ni, bukan semua orang berselera. Sembahyang jemaah ni, kita datang duduk dalam majlis ilmu, duk cerita bab Rawdatan min Riyadil Jannah, duk cerita taman-taman syurga, bukan duk nampak taman syurga. Yang duk panggil orang datang sembahyang berjemaah, salatul jamaah tafdulu salatul fazi bi 27 darajatin. Sembahyang jemaah dapat pahala 27 kali ganda. Bab pahala 27 ni pun bukan duk nampak depan mata. Para hadirin sekalian, maka bila Nabi bagi tawaran kepada tuan punya pokok kurma tu, Nabi kata bagi aqtiha iya binakhlatin fil jannah. Hang bagi pokok kurma tu kepada tuan tanah ni, aku jamin untuk kamu dalam syurga. Bila Nabi kata aku jamin untuk kamu dalam syurga, maksudnya maklum Pak Long, di mana tempat pemuda ni? Tempat dia mesti dalam syurga. Tapi dalam hadis ni dia tak setuju. Ketika perbualan ni berlaku, ada satu orang pemuda belakang Nabi. Nama dia siapa? Abu Dahdah. Kita hafal nama ni. Abu Dahdah ni dia duduk belakang Nabi. Dia tengok bil tu sedang berlaku. Dia nampak Pak Syekh ni tak setuju balik. Nabi pun balik, Pak Syekh tu pun balik. Kenapa? Kerana tak setuju. Bila balik tuan-tuan, Abu Dahdah ni dia tak puas hati. Dia pergi rumah Pak Syekh pokok kurma tadi. Bila dia pergi ke rumah Pak Syekh pokok kurma tu, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bi'ni nakhlatak bihaiti. Dia pergi rumah Pak Syekh pokok kurma tu, dia kata bi'ni nakhlatak bihaiti. Dia tahu Pak Syekh pokok kurma ni tak ada kaitan dengan Muhammad. Tak ada. Tadi hang deal dengan Muhammad, ni tak ada kaitan. Muhammad ni aku punya deal. Tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Apa kata kamu bagi satu pohon kurma yang kamu tadi tu, kamu bagi kepada aku. Bihaiti, aku bagi kepada kamu satu kebun kurma yang aku punya. Ni dia. Maklum, asal-asal setuju tak maklum? Yang ni dalam hadis ni dia kata apa? Fafa'ala, cantik. Yang ni yang aku mau. Yang ni nampak depan mata. Dalam riwayat tuan-tuan, bila kita baca sirah ni, dia kata apa tuan-tuan? Kebun kurma milik Abu Dahdah tu ada 400 batang pokok. Dia kata yang ni cantik. Kita tak payah buat agreement dah kot, kita kira jadi di sini ya. Tak payah stamping lawyer ke apa kot, tak payah lah. Yang ni nampak depan mata. Yang tadi Muhammad duk cakap pokok dalam syurga apa, tu semua tak boleh pakai, tak nampak, dunia tak nampak. Wahai Abu Dahdah, deal yang ni aku setuju. Tuan-tuan sekalian, Abu Dahdah ni, kenapa dia sanggup pergi jumpa dengan tuan Pak Syekh pokok kurma tu? Kerana dia dengar Nabi kata kepada Pak Syekh tu, binakhlatin fil jannah, satu pohon untuk hang di dalam syurga. Yang tu lah. Dia balik tuan-tuan, dia pergi jumpa Nabi SAW. Fa'atan Nabi SAW, dia kata apa? Ya Rasulullah, inni qad ibta'tu binakhlah bihaiti. Dia pergi jumpa Nabi. Abu Dahdah ni dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, masalah Pak Syekh Arab tadi selesai. Nabi tanya, Pak Syekh mana? Pak Syekh pokok kurma tadi tu selesai. Ya Abu Dahdah, hang buat macam mana? Tuan, bukan Nabi cakap hang lagu ni. Ni saya terjemah nak bagi sedar. Kalau ikut Arabnya hadis tu, dia tak terjemah lah macam ni. Saya nak terjemah bagi sedar tu, dia kena olah macam tu. Nabi tanya kepada Abu Dahdah, ya Abu Dahdah, hang selesai macam mana? Abu Dahdah kata apa? Ya Rasulullah, qad ibta'tu binakhlah bihaiti. Ya Rasulullah, aku buat pertukaran dengan kebun kurma aku. Nabi kata, kebun kurma yang mana? Yang aku punya, yang satu tu. Tuan-tuan sekalian, waktu Abu Dahdah bagi tahu kepada Nabi, Nabi terkejut. Lalu Nabi kata apa? Wahai Abu Dahdah, hampir jumpa balik. Dalam hadis ni dia kata apa? Faja'alaha faqad a'taituka. Dalam hadis ni dia kata apa? Nabi kata, wahai Abu Dahdah,
pergi jumpa tuan punya tanah tadi, bagi pokok satu pohon tadi, bagi kepada dia. Abu Darda, tuan-tuan, dia pusing membelakangi Nabi SAW. Baru dia pusing, dia jalan nak tinggalkan Nabi. Lepas dia jumpa, dia pusing. Waktu dia pusing nak jalan pergi bagi tahu kepada tuan punya tanah tu, dia pusing-pusing saja. Nabi SAW, Nabi keluarkan satu ungkapan yang didengari oleh Abu Darda. Nabi kata apa? Kam min idqin radahin li Abi Darda fil jannah. Ni Abu Darda baru pusing, Nabi kata kam min idqin radahin li Abi Darda fil jannah. Nabi kata berapa banyak tandan-tandan kurma yang berbuah di dalam syurga sedang menanti Abu Darda. Ni dia. Tuan-tuan, Abu Darda jalan tinggalkan Nabi. Dia pergi jumpa tuan tanah tadi. Dia kata apa? Wahai tuan tanah, pokok kurma ni milik kamu. Sekarang hak kamu ni nak pagarkan, nak tanam semula, itu hak kamu. Semuanya aku serahkan kepada kamu. Masalah kamu dengan Rasulullah tadi selesai. Abu Darda pun dia balik rumah. Abu Darda balik ke rumah, tuan-tuan. Dalam hadis ni dia kata apa? Bila dia balik ke rumah, dia jumpa bini dia. Ya ummat Dahdah, ukhruji minal haiti, dia kata. Ni Abu Darda ni, dia balik-balik balung. Dia kata apa? Yang abang dah balik. Yang kemahkan baju kita. Ukhruji minal haiti. Yang kemahkan baju kita, kita kena pindah. Rupanya, tuan-tuan, dalam kebun kurma 400 pokok tu, dalam tu rumah dia. 400 pokok kebun tu, di tengah-tengah tu rumah dia ada di situ. Yang kemahkan baju, kita kena tinggal rumah kita. Saya tak boleh bayar, tuan-tuan. Balik tiba sekali ayah-ayah balik buat gila sekali di rumah dia. Balik-balik. Hai Anja, abang dah wakafkan rumah kita dekat Ma'had Tahfiz tu. Kemahkan baju Anja, kita pergi duduk di pondok Ustaz Kazim. Abang ni apa, tuan-tuan? Ni kalau kata kena, jangan kata bini, tuan-tuan, kena bini saya pun, tuan-tuan, mau pinggang mangkuk terbang. Dia kata, abang, otak mana otak, abang, otak? Ni kepala lutut kau otak tu. Kita nak makan apa? Mana boleh bagi macam ni? Itulah satu-satunya rumah yang kita ada. Tentu kalau bini kita. Tapi yang kata isteri Abu Darda ni, bila suami dia balik kata apa? Yang kemahkan baju, kita kena keluar. Tanah ni, rumah ni bukan kita punya dah. Qadib ta'tu binakhlah fil jannah. Bini dia kata, abang pasal apa? Kenapa kena keluar? Dia kata, yang saya, abang dah tukarkan rumah kita dengan satu pohon dalam syurga. Nabi janji benda ni. Abang dah tukarkan rumah kita dengan satu pokok dalam syurga. Ui, tuan-tuan tak boleh bayang ni. Ini semua cerita hak tak nampak ni. Bini dia kata apa? Rabihal bai', rabihal bai'. Abang, inilah perniagaan yang menguntungkan kita dunia dan juga akhirat. Tu dia, dahsyat, tuan-tuan. Kita tak boleh bayar. Betapa dia yakin dengan akhirat. Abang tak marah, mangkuk tak terbang, tak merajuk, apa pun tak, kopi pun buat macam biasa, layan suami macam biasa. Kita bini ajak pergi kedai Iko RM2.40 tu, tak boleh pergi. Tarik muka, Allahu Akbar. Dia tarik muka tu, tuan-tuan, kita pening tengok. Semak dada. Baru ajak pergi Eko. Ni, tuan-tuan sekalian, apabila Abu Darda bagi tahu kepada isteri dia, isteri dia kata, abang, ni betul, cantik bang, yang ni lah cantik, meniaga untung dunia dan juga akhirat. Bini dia pun kemah, tuan-tuan, mereka meninggalkan rumah mereka. Sehingga kan dalam riwayat kata apa? Apabila Abu Darda meninggal dunia, Nabi SAW, Nabi semayang solat jenazah Abu Darda. Nabi jadi imam pada solat jenazah Abu Darda. Selesai Nabi solat, tuan-tuan sekalian,
Nabi naik di atas kuda, sahabat bawa kuda bagi kepada Nabi. Nabi naik kuda, di kiri dan kanan Nabi ada beberapa orang sahabat juga berkuda, mereka iring Nabi. Sebelum kuda Nabi berjalan di atas kuda, berdekatan dengan jenazah Abu Dahdah, Nabi kata apa? Kam min idqin mudallin au mu'allaqin li Abi Dahdah fil jannah. Nabi duduk sambil Nabi nak pacu kuda Nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Berapa banyak tanda-tanda kurma sedang berbuah menanti Abu Dahdah dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, saya bawa satu kisah ya. Kisah ni tuan-tuan cerita tentang iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Sahabat yang nama Abu Dahdah ni, dia sanggup hilang dunia, biar dunia dia tak ada pun tak apa. Yang penting akhirat dia jamin tuan-tuan. Bila Nabi kata satu pohon dalam syurga, paling tidak dia telah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, bila saya nak cerita bab ibrah Rahmat Isra' dan Mi'raj ini terlalu banyak, maka tuan-tuan pun semua dah tahu cerita bab ni. Tapi yang paling penting tuan-tuan ingat, Isra' dan Mi'raj bulan kepercayaan, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Bila kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka kita yakin tuan-tuan, iman kita teguh, kepercayaan kita teguh. Kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insya-Allah Allah akan pelihara kita dunia dan juga akhirat. Batu tuan-tuan, saya suka bila ada program-program semarak subuh berjemaah kan. Hari Jumaat tadi program semarak subuh, ramai anak-anak muda datang sembahyang. Dengan sebab ramai itulah tuan-tuan, salah satu langkah yang digunakan supaya kita tarik anak muda di Datuk On, Masjid Datuk On 12,000 orang jemaah sembahyang subuh. Saya pergi ceramah di Surau Penjiranan 10 sebelah dengan Masjid Datuk On tuan-tuan. Jemaah dia kata, "Pak Ustaz, kami pagi tu Ustaz nak pergi sembahyang subuh, jam. Orang terpaksa ada yang sembahyang tepi jalan pun ada. Subuh kena buat 2 kali. Penuh Masjid Datuk On sembahyang subuh. Yang datang tu Ustaz, 60% yang datang solat subuh terdiri di kalangan anak muda. Datang daripada Keluang, Simpang Renggam, Pasir Gudang, Johor Bahru, semata-mata datang tuan-tuan nak sembahyang subuh 2 rakaat di Masjid Datuk On. Mereka datang bukan kerana influencer, kempen dalam TikTok dan media sosial, tapi mereka datang tuan-tuan kerana mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana seruan itu sampai dan masuk meresapi ke dalam dada mereka. Lalu mereka datang seawal 3-4 pagi tuan-tuan naik motor untuk sembahyang subuh berjemaah. Maka cabaran umat Islam pada hari ini tuan-tuan, dalam keadaan nak mengambil ibrah Isra' dan Mi'raj ini, maka kita nak tarik anak-anak muda datang solat berjemaah. Kita nak tarik ahli keluarga anak-anak kita supaya terus menjaga solat seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang diambil oleh Nabi, diarahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya sebut, janji harus ditepati. Sedap orang panggil lagi, tak sedap orang tak bagi dah. Bukan payah tuan-tuan, hidup ni senang ya. Kan kita balik rumah, bini tak masak, kita puasa. Contoh akhlak Nabi, dengan tepuk meja. Buka-buka tudung saji yang apa sarapan kita pagi ni, kelepam tak ada. Tak boleh macam tu. Nabi SAW, Nabi balik rumah, Nabi berkata, Nabi tanya Khadijah, tanya Aisyah, kita nak makan apa pagi ni? Ya Rasulullah, tak ada makan apa. Tak apa. Inni sha'im, hari ni aku puasa. Tuan-tuan sekalian, maka begitu kita. Jadi para hadirin, tuan-tuan sekalian, saya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada ibrah kebersihan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadi dan mendekatkan kita dengan apa yang disebut kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada jawatan kuasa yang mengundang saya. Terima kasih kepada ibu ayah yang hadir. Terima kasih kepada adik-adik yang ada pada hari ini. Tuan-tuan tengok, mana ada yang tidur? Tak ada. Mana ada yang tidur? Tak ada tidur. Kan saya kata maklum yang perempuan tak? Perempuan pun tak ada tidur lah. Kan saya cakap tak ada tidur. Jadi tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.